Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas beberapa limpah kurnianya. Antara lain Allah masih lagi memanjangkan umur kita, di sampingnya sihat wal afiat, serta memberi taufik, hidayah dan inayahnya dapat lagi kita sambungkan pengajian syarah kitab hikam ini. Semoga-moga kita diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga-moga tidak disia-siakan masa yang peluang keemasan yang kita merebutnya ini. Amin ya rabbal alamin. Sambungan daripada yang telah lalu, iaitu pada muka surat 46. Dan katanya dan katanya, yakni kata musannif Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata dia, wa aina ma tuhdi ilaih ila akhirih. Kita kembali kepada matan dulu. Setelah Syekh Ibn Athaillah menirsyadkan, tunjuk ajar akan murid dengan katanya, idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluka ilah. Kan? Cuba kita undur kembali
pada muka surat yang ke-45. Nah, kita naik dari bawah naik ke atas, iaitu pada baris yang ke-11. Pada baris yang ke-11 bahkan naik lagi kepada atas. Pada katanya naik lagi pada kata maka apabila dekat ahli kongan nota kaki satu tu untuk laluan, maka apabila masuk ia murid orang salik yang sebut di atas, ketahui olehmu wahai mukhatab bahawa seorang salik, itu iaitu ambil nakalan daripada perkataan Syekh Syarqawi rahimahullah dalam syarah dia Al-Minahul Qudsiyah. Di sana dia kata orang salik itu tak dapat tidak, tak boleh lepas, tak boleh lari baginya dalam perjalanannya, dalam kita beramal, dalam bersuluk. Nasbah orang salik panggil bersuluk. Kau nasbah dengan kita orang bermasyhur dengan ilmu, kita di dalam menuntut ilmu. Panggil gitu. Nah, dalam orang yang abid, ketika dia di dalam beribadat, maksudnya di dalam perjalanan. Nah, jalanan dengan ibadat, tak dapat tidak mestilah daripada banyak segala amalan yang zahir. Nah, seperti kita orang menuntut ilmu, apalagi kalau kita menuntut ilmu dari bentuk berkelas, nak kepada darajat, nak kepada kelas, mesti kita kena mujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut, dalam belajar mengaji itu supaya kita capaikan kelas. Nah, dalam peperiksaan supaya kita najah, berjaya dalam peperiksaan, mesti kita kena bersungguh. Ini bina di atas ghalib dan adat kebiasaan. Tidak nafi bahawasanya kebolehan Allah Ta'ala nak akad seseorang itu dengan tak usaha pun, hak tu kita kira hak luar biasa. Kita bercakap hak biasa. Maka kita orang abid sedang beribadat, orang salik dalam bersuluk, orang kata dalam perjalanan, tak dapat tidaklah daripada banyak segala amalan yang zahir. Nah, zikir, bagai-bagai zikir, termasuk dalam perkataan zikir itu umum. Salat masalah zikir, kan Allah Ta'ala panggil wa aqimis salata li zikri. Semayang juga masalah zikir, kerana zikir sebut dan ingat, sebut kerana Allah, ingat kerana Allah. Masalah zikir, baca Quran Allah panggil zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Nah, sungguh kami telah menurunkan zikir Quran. Tu bila sebut kata zikir ni umum, termasuk dalam kita bermasyhur ilmu ni pun zikir. Dalam dia umum. Jadi apabila kita dalam perjalanan tak dapat tidak daripada banyak segala amalan yang zahir. Bapa tu hikmatnya supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Kecek medan ni. Nah, kalau kita kata mengaji supaya kita nak langkah kelas. Sekarang kita kelas 5, nak langkah kelas 5 ke kelas yang ke-6, bersungguh. Kita cakap macam tu. Bila dia bercakap medan ni, orang tua ini mana yang sama ya. Begitu kalau pandai buat perbandingan tak ada masalah. Supaya memutus dan melangkah ia akan segala aqabah nafsu. Bongok-bongok, bangul-bangul, aqabah. Nah, jalan yang dijelak apa dia dicelah. Apa ni corong-corong bukit. Sini panggil corong tak? Corong bukit. Panggil tak gitu? Cerun. Tu beza lahjah lah. Kata ni kut celah-celah, corong bukit, lorong-lorong, syam. Nah, cabang-cabang Pereduk Mekah, Sabang Ali, Sabang Amir, lorong-lorong, cerung panggil sini dah. Cerung bukit. Kata ni kata corong bukit. Beza lahjah sikit lah. Tu aqabah asalnya. Jalan yang dikira kata susah untuk nak berjalan. Seperti kata jalan di zaman dulu kan.
Kau celah pokok kayu, batah-batah, sawah padi, dulu. Kereta nak masuk tak boleh, motor nak pergi tak boleh. Hanya berjalan kaki. Ibarat macam tu. Jadi jalan yang sebegitu, nafsu tak suka berjalan. Tapi dah bila tak ada arah, nak pergi jalan lain, mesti tak dapat tidak lalu juga. Tapi bila ada jalan yang elok begini, tak suka dah jalan macam tu. Tu dibandingkan sifat-sifat nafsu kita ni, tabiat asliah kita ibarat macam aqabah. Maka bila kita bersungguh dalam ibadat, bersungguh di dalam kita bersuluk supaya memutus dan melakah akan segala aqabah nafsu. Maksud yakni segala sifatnya sifat nafsu yang mazmumah. Sifat yang dicela seperti ujub. Ni tabiat asal dia ada sangat. Buat apa tu suka-suka sangat, dengan bangga-bangga dengan buat baik. Dan riya, suka sangat menunjuk-nunjuk. Suka sangat memperlihat-lihatkan amal kebaikan supaya dipuji, tempat yang mau sangat dipuji itulah. Sebab tu bagi kanak-kanak dia buat apa kita beri galakkan, beri markah kepadanya, beri ganjaran kepadanya supaya dia tu galak. Panggil litarghib, untuk menggalakkan supaya hati dia tak ada galak, ada suka hati, ada semangat dalam melakukan, supaya lalu tu kita menggalak-galakkan. Tu hadis dia royak kelebihan tu, kelebihan ni. Tapi bila seseorang itu maqam dia tu tinggi, dia tak nak tilik dah kepada janjian itu. Sungguh perjanjian dijanji oleh Allah dan Rasul, tapi dia tak tilik dah. Dia malu pula nak tilik situ. Itu orang maqam atasan lah tu. Supaya kita mengaji bila pada kelas, tak ada nak dah kepada kelas, naknya kepada ilmu, suka kepada ilmu, banyak nak banyak lagi, begitu suka. Tapi kita pakai abid salib tadi ya begitu, tak dapat tidak, supaya kita langkahkan segala sifat mahmumah tadi. Satu lagi, dan supaya sampai ia kepada hadrat Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, maka apabila masuk ia seorang salik pada mujahadah, yakni pada melawankan akan nafsunya, pada halamu atasnya oleh masanya, yakni masa mujahadah itu, ketika itu terkadang jadilah ia segan. Tengok supaya menuntut ilmu kan, di antara nak dapat ilmu yang banyak kena tuli zaman. Hirsun, ada lobo hati, ijtihad, kena bersungguh. Antaranya kena tuli zaman. Ni tak tahan ni. Apalagi kita di akhir zaman ni, apa sebab nak cepat. Nak cepat. Barang yang besar, barang yang berat, tapi nak dapat dengan cepat. Ini yang panggil kata, bila jadi lambat sikit, lambat. Lama. Ini mari. Terkadang mari selalu. Ni nak gangguan. Terkadang jadilah ia yang segan daripada setengah-setengah bagai daripada segala ibadat dan segala wirid yang telah diaturkan di atasnya, yakni yang telah aturkan oleh syekh ataupun murabbi itu. Begitu juga kita orang belajar mengaji, ia telah diatur oleh guru. Peraturan itu dan ini kadang-kadang susah. Aturan yang diatur oleh guru terkadang rasa sempit hati kita, terasa berat, penat kan. Hati tak tahan lama tu. Orang mengaji 4-5 tahun habis. Lalu itulah kemudian di akhir zaman kena buat jadi kelas untuk dia. Kelas 2, 3, 4 dalam masa 4 tahun, masa 5 tahun. Jadi supaya kita berasa rajin. Tapi bukan itu maksud utama. Tapi bila kita ahli dunia ni, hak tu utama, boleh kelah hak tu yang utama. Tu silap kita lah. Itu sebagai nak targhib saja, supaya kita dalam perjalanan, jarak perjalanan dari sini ke Pulau Pinang, berapa jarak. Kalau tak tahu jarak, jauh, berasa lemah perjalanan. Tahu 100 km.
Lepas tu dia ada tiap-tiap 2 kilometer ada satu batu dia tak kan. Terlalu masih lagi 98. Jadi masih lagi akhir-akhir 80. Lagi ada 70. Jadi galak dan gemar dalam perjalanan. Cuba tak tahu. Jauh lagi, jauh. Jauh mana tak tahulah, jauh. Allah lemah. Itu untuk nak menggalakkan targhib. Tapi kita jangan bukan maksud itu. Maksud itu walau jauh pada tu pun kita akan berjalan tu. Karena kita dalam perjalanan. Kita maklum dalam dunia ni dalam safar. Hakikat kita dalam musafir. Kan? Sampai dunia ni sampai tempat maksud. Nak pergi ke mana? Pergi ke Makkah. Sampai Makkah, sampailah maksud kita. Patah balik lah pula. Adapun sampai dunia ni tak patah balik ni. Terus ke depan semata. Mau tak mau pun mau tak mau pun dalam perjalanan. Hakikat sebenar dalam perjalanan. Walaupun kita tak rasa dalam perjalanan tidur bangun. Rasa tak ke mana ni? Tak ke mana. Hari ni cuti. Tak ke mana. Rasa pun gitu tapi sebenar dalam perjalanan. Kan? Lalu itulah bagi orang ini. Tak kalau dalam perjalanan dia nak sampai maka hati dia kepada hadarat Allah. Maka nak sampai ke situ bila cakap segi sabab kena melalui mujahadah. Nak jaga kesihatan. Macam-macam lah. Boleh buat perbandingan. Bila mai berasa panjang lama, situlah ketika itu terasalah. Maka ketika mana? Jadi ia yang segan daripada setengah bagai. Ketika itu terasalah pada sisinya oleh bersangatan duka citanya. Satu. Dan terkadang menghias atau mengelak baginya oleh nafsu akan tinggalnya semua sekali. Kadang-kadang betul. Dia buat nak kata lama mana tak dapat hasil satu pun. Betul. Lemah perasaan. Itu yang apa dia Syekh Syarghawi duk hurai di atas kata iza fatahalaka. Kita langkah lagi. Katanya lalu begitu serta keadaan sungguhnya telah dapat hasil pada sisi oleh suatu bagai daripada makrifat dan kenal. Maka kerana itulah terkadang saat ni telah irsyad dan tunjuk ajar akan dia orang salih oleh musannif Syekh Ibnu Atha qaddasallahu sirrahu kepada bahwasanya Tuhan Al-Haq Ta'ala apabila buka ia baginya orang salih akan suatu bagai daripada makrifat, daripada kenal dan tahu ataupun pandai kata gila. Itulah yang mari daripada makrifat dan kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buka kepada bahwasanya Tuhan Al-Haq, ya tunjuk aja apabila buka ia baginya akan suatu bagai daripada makrifat, seperti bahawa tahu ia dengan zauq, dengan rasa dan kecap, bahawa Tuhannya Al-Haq Subhanahu Wa Taala itu hadir ia sertanya. Ada. Nawi terasa hadir dah. Seperti orang yang berguru-guru tarikat, ketika dia nak zikir, dia renung adalah dalam apa dia fikir dia silakan rupa guru. Nak berselawat nampak renungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila zikir berselawat terasanya Rasulullah ada sekali. Ini tak ada mustahil apa. Seperti kita dak kerja buat apa. Bila kita berasa rasa ayah ada sekali. Kita sungguhlah ada rasa sebab ayah ada. Sama ada lihat betul, tak ada mustahil apa-apa kerana Allah Al-Musawwir. Allah yang menjadikan rupa sebagaimana kita dalam tidur, kita dalam lena, dalam lelap, kata dalam jenera. Tengok Allah Ta'ala menjadikan rupa sampai kita boleh lihat walaupun dalam kita tu dalam tidur. Panggil mimpi. Sama kita lihat dalam yaqazah ini. Ini tak panggil dalam mimpi, dalam zahir, dalam nyata. Tapi bila kita sedangkan lena lelap, kalau orang bercakap di sisinya, kita tak dengar. Kita tak dengar. Kalau selagi duk dengar, itu panggil mengantuk.
Dengar tapi tak faham, tu mengantuk. Bila tak dengar apa dia cakap, itu panggil naum, tidur, lena. Mana ketika lena boleh nampak ketika lena. Orang duduk diisi tak nampak, yang kita tak nampak. Kadang-kadang dibawa pergi ke sana sampai pergi Mekah ada, pergi ziarah makam ada, pergi ke Madinah. Ada baru-baru ni pergi cerita, dia pergi tengok tempat bila zaman 1000 tahun dulu, tempat ia diseksa. Dia ambil batu letak atas diri 3 biji, 3 orang usung batu letak, dia tengok. Ini tak ada mustahil pun pada akal, cuma mustahil pada adat, yakni yang luar biasa. Jadi Allah Al-Musawwir yang menjadikan rupa binapak pada orang dalam lena. Siapa dibawa dia pergi. Hingga orang yang masih hidup dilikung penuh, ingatkan dia tu mati. Hingga apa dia panggil pada tak sini panggil apa? Nadi. Sama kita bertanya. Bila dia merasa nadi masih ada, tengok badan jasad mati, tapi nadi ada, tunggu sampai dia dibawa pergi sini. Akhir sekali dia tahamu cukup dah masa, habis dah masa, pergi bawa pergi tengok situ, pergi ke Madinah, pergi ke Sungai Nen, duk minum air Sungai Nen. Selepas pada tu habis cukup, dia tekan balik. Kejut jangkau tengok penuh manusia duk likung keluarga, ingat tu mati. Tapi hebat Allah Ta'ala bagi ke dia tu macam bila, rupa dia hitam macam bila. Bila dia sebut cerita bila, awak ni macam bila. Ajibnya ketika dia naik pokok tah, dia jatuh 9 kali. Jatuh naik balik. Seolah-olahnya tulang dia tukar di atas. Tulang bila macam ni, kokoh. Sahabat tengok letak batu yang 3 orang usung berat tu, letak atas batu tak ada apa-apa. Cuba letak atas dada kita. Lalu lah. Pakai serepis selalu dah. Patah selalu tulang kita. Muka batu besar, usung 3, 4, letak atas dada, tak ada apa-apa. Masya Allah. Ini nak kata perkara luar biasa, mustahil adatan, tetapi jaizun aqlan. Perkara lagu ni lah susah nak cerita pada orang awam. Baik. Jadi sehingga Allah Ta'ala buka dengan zauq dia, dengan zauq, bukan dengan zahir, dengan zauq. Rasa dia bahawa Tuhan Subhanahu Wa Ta'ala hadir ia sertanya. Bila terasa begitu, sifat dia suci lah, supaya kita dah hadir dengan orang yang kita malu-malu. Kita hadir dengan orang yang mempunyai kebesaran. Tak kita tu merasa malu, merasa hina diri kita kan. Sebab kita dah hadir dengan dia, dia beradab dengan dia. Bila kita jauh daripada dia, rasa kurang malulah. Walaupun dia pesan 1, 2, 3, kamu pergi situ ingat 1, 2, 3. Tapi dia ingat kepesanan dia pun kita tak lakar dah. Tak menyalahi dah ingat pesanan. Apa lagi terasa dia dah hadir. Itu lagi sangat malunya. Tu Allah Ta'ala buka. Dia panggil. Lagi pula lihat ia Ta'ala atas segala kelakuannya. Panggil muraqabah. Katakanlah kita ni tak ada rasa kata dia hadir di sisi kita. Tapi dia senantiasa melihat kita. Itu isyarat pada makna fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ayat wa nahnu aqrabu ilaihim, wa nahnu aqrabu ilaikum. Kami lebih hampir kepada kamu, tapi walakin la tubsirun. Mu tak nampak. Tengok Allah Ta'ala cakap gitu. Kalau kita bercakap sama kita tu berasa juga apa Allah. Tapi Allah sendiri menyatakan kami lebih hampir kepada kamu. Tu. Ini maka hak ni panggil ilmu zauqi, bila Ta'ala buka situ. Atau bahawa tahu ia dengan zauq bahawasanya tiada ada fa'il yang hakiki. Tidak ada yang membuat yang hakiki, yang sebenar-benar, malaikat hanyalah Allah Ta'ala jua. Dia panggil tauhid af'al, Pano. Maknanya rasanya tak ada perbuatan.
Tak pandai ke perbuatan segala, hanya Allah yang membuat. Sebab tu tak berasa dirinya ibadat, tak berasa dirinya sembahyang tu. Hanya Allah menzahirkan amal sembahyang di badan kita. Maka mana hak yang kita? Tak ada. Zauq siapa tengok tu? Nanti kata bukan aku sembahyang, Tuhan sembahyang. Tu cakap tu baik kalau tak pandai susun kan? Keliru dengar. Tapi kalau orang tu sampai makan tu tapi dia alim pula ilmu zahir, dia cakap betul lah tu. Baju pembakak billah. Tapi dalam makan panah, bila dia panah dia lenyap habis. Pandangan dia terlenyap, tak nampak yang lain. Duk nampak Allah semata. Nanti bila nampak Allah semata, mulut cakap Allah semata. Bukan aku ya semaya Allah semaya. Tu ya. Tu ketika tu dia panggil fana fil af'al. Tu Allah Taala buka ke dia dengan bahawa ia tu tahu dengan zauq bahawasanya tiada ada fa'il yang hakiki melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Taala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Jadi kalau kamu sendiri Allah yang menciptakan, kerjaan kamu pun Allah yang menciptakan, mana yang kamu? Tu jawabnya tak ada. Tapi kita berasa ada. Tu cemar dan kotor kita dak berasa kita. Gitu. Kita masih kotor. Dengan sebab kotor kita rasa kata kita. Rasa kata kita ni ada, rasa kata kita ni ada, buat itu, buat ini, kerana kita masih kotor. Tapi bila suci, bersih hati, cermin cerah, terus tapak kepada Tuhannya. Nah. Dengan bahawa hasil baginya oleh tajalli segala af'al, nyata oleh segala perbuatan Allah padanya. Itu dia panggil apa dia? Tauhid af'al ataupun pano adalah af'al. Semata-mata, yakni dengan bahawa dapat dan terasa ia dalam hatinya akan bahawa semua perbuatan itu hanyalah perbuatan Allah semata-mata. Kan? Bina di atas akidah kita pun begitu. Itulah akidah Ahlussunnah katakan, ikhtiar usaha hanya dibahasa pada hamba, ikhtiar usaha je memberi berkah Allah. Akidah tu begitu dah. Bila mai hak ni dia panggil musyahadah. Nah, pandangkan. Dan iaitulah permulaan bagi segala tajalli itu, perangkat awal baru tu, perangkat permulaan tu. Dia ada lagi tajalli khatamah tinggi lagi, tajalli af'al, tajalli asma, sifat, zat. Itu mengaji Ramadan pula. Lepas tu kita langkah mari ke sini. Dan katanya musannif qaddasallahu sirrahu yang kata wa aina ma tuhdihi ilai, artinya ila akhiri, artinya dan di manakah barang, wa aina ma dan di manakah barang, maksud barang maksudnya yakni segala amalan, segala kerjaan, tersalin sekali lagi. Itu kita duduk capur daripada hak Arab tu. Kan? Amila ya'malu amalan. Kita ambil kalimah Arab jadikan Melayu amalan. Tak? Hak Arab dijadikan Melayu. Kalau Melayu betul-betul, amal arti kerja. Amalan arti kerjaan. Makna masdar, amila ya'malu amalan, masdar arti amal, beramal. Kita capur. Dalam Melayu bekerja. Manakala isim maf'ul amal masdar dengan mana su'un dengan mana ma'mulan, kerjaan. Kadang-kadang tercakap berupa kan pekerjaan. Terkadang tak ada berupa kerjaan. Buatan. Juga berupa perbuatan. Samalah tu, pekerjaan, perbuatan. Nah, itu mana amal dengan mana ma'mul. Jadi di manakah barang, yakni segala amalan, segala kerjaan, salah sekali lagi, segala kerjaan yang engkau hadiah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak nisbah daripada ta'aruf. Apa ta'aruf? Artinya perkenal,
ta'aruf, perkenal. Apa pula dia guna ta'aruf ni kalau kita mengaji dari segi kaedah bab tafa'um. Kita mau tak mau pada dia perkenal. Dia. Kita tak pernah peduli pun dia perkenal kena. Sebenarnya contoh macam mana? Orang yang mata buta. Pada adat kau tak nampak tak ada dunia ni. Tapi dia Allah Ta'ala nak nampak. Tak ada buat sahabat haji. Seorang bomo yang luar biasa. Orang mata buta dia pun buat haji nampak. Bukan hal yang duk buat ni, apa yang duk buat mata ni bukan buta kan. Kadang-kadang dia panggil apa? Selaput. Dengan sebab selaput kotor banyak dalam mata kita menyebabkan jadi kurang nampak. Tapi bukan buta, yang ni sifat basar masih ada. Sebab tu bila pergi kepada doktor bahagian mata, dia tengok tak ada nak buat dah. Sebab mana ni tak ada sifat basar dah. Ada pun yang ni masih ada sifat basar. Sifat pelihat masih ada. Cuma ada sebab-sebab kabur-kabur dan selaput dan sebagainya, itu menyebabkan. Seperti kata Nabi Yaqub dah. Berselaput. Bukan yang buta. Tapi ni buta tu. Kalau tilik pada hukum adat, mustahil pada adat nak nampak bila buta. Tapi pada akal tak ada mustahil. Tengoklah Ta'ala cerita sendiri Nabi Isa dah. Tak ada? Wa ukriul apa dah? Wa ubriul akmaha wal abrasa. Ada. Wa ubriu ni isna' majaz. Isna' majaz. Isa kata aku boleh menyembuhkan akmaha yang buta mata. Lahir buta-buta siap dah. Lahir tu baiknya keadaan buta. Ada tak ada biji mata? Aku boleh menyembuh. Tengok. Isna' majaz. Begitu bomo. Saya boleh perubat. Tapi dengan izin Allah. Ya ada buat biiznillah dia ada kajian. Begitulah bomo dia kata, saya boleh perubat penyakit ni. Yang ni tak boleh. Yang ni saya boleh perubat dengan izin Allah. Kita Islam siapa tak lupa situ. Tengok bila Isa sapu. Hak tak ada biji mata, ada biji mata. Hak buta jadi nampak. Ini apa? Mustahil ada, bukan mustahil akal. Maka begitulah ta'aruf, tak pernah kenal Allah. Tengok orang kufur dengan Allah, bila tanya tak ada Tuhannya. Kita ini sendiri. Kita ini berkait dengan dahar masa yang menghabuskan, masa yang menghilangkan. Dahar yang panggil dahri. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidaklah membinasakan kita malaikat hanya masa. Kata dia. Tengok orang kufur tak percaya akhirat. Dia kata dunia akan binasa kan. Bila habis masa ni automatik habis. Bukan Tuhan yang membinasa. Itu apa yang orang panggil tak kenal Allah. Tapi dia Allah nak ta'aruf, nak memperkenalkan dia, dia kenal. Itu panggil majzub. Yang tak ada belajar, mengaji, usaha, tanya menanya, katakanlah tak, bahkan tak peduli hak agama. Tapi Allah Ta'ala buka. Ni panggil ta'aruf. Lepas tu kita nak nisbah dah lah. Yang kita dah beramal, zikir banyak, baca Quran banyak, solat sunat lagi dan siam, puasa sunat, malam pula qiyam, banyaklah kita katakan. Banyaklah. Di banyak setara mana amalan kita nak nisbah dengan ta'aruf tu mana usah? Tak bilang. Tu mana? Wa aina ma? Tu dia buat soalan. Dia panggil istifham inkari wal istib'ad. Sahabat kita jawab di belakang, jauh, sangat jauh. Bila tu nisbah, hadiah kita terhadap agung. Walaupun besar berlori-lori banyaknya kita bawa hadiah kepada agung. Tapi kalau agung tak terima, balik saja. Tapi hak agung bagi sebanyak ni je. Besar ni je. Orang kita ni panggil kat. Bataqah. Arab panggil bataqah. Lepas tu lurah Melayu dengan lurah orang putih kerak kelimah Arab tu. Bataqah. Orang Siam panggil bat. Bat kerak macam situ. Orang putih pasal kat. Sini panggil pokat tak? Kat kenalan tak? Kelimah pokat tu.
Ya kat tu kelimah asal ke apa? Orang putih ya? Ya asal orang putih ke? Ke orang Melayu asal? Apa dia? Orang putih asal. Jadi kalau orang Arab bataqah. Bataqat. Batkat. Jadi kerak dua situ. Siapa bat? Bat pracacun. Dia panggil. Sini panggil kat, kenalan. Siapa panggil bat? Mana bat? Bat pracacun. Apa? Bat hak Arab tadi bataqat. Itu je. Macam ni make kat. Hujung saja dah. Hak ni make bat. Arab bataqah. Jadi apa nama tadi? Agung beri hanya kat. Hak dia. Misal begini je. Tapi hebatnya bila ada kat ini hak raja, hak agung, oh hebatlah orang ni. Walaupun orang hina, orang cacat, bila ada kat hak raja, hebat. Orang tak menghinakan dia. Kalau pada awal orang tak tahu dia menghina-hina. Macam satu orang, jangan. Dia ada tu, dia tu hak kat agung ada dengan dia. Kalau orang bertani kat, bak raja ada dengan dia tu, oh minta maaf. Kalau orang kafir sembah dah. Maaf. Sebab kalau dia ripuk, salah besar lagi dia buat hina ke orang hak dia beri bat tu. Tu bandingnya dunia. Jadi nak ayat kata bat kat hak yang diberi oleh agung tu besar walaupun besar ni kecil. Bahkan kalau tak terima salah. Gitu dah undang-undang dunia. Dia nak bagi anugerah kepada kita. Tak mau. Apa hukumnya? Berat kita tu. Kerana tak hormat. Kan? Itu makna kurniaan daripada agung. Besar walaupun besar ni pandangnya. Hak kita sebagai orang bawahan rakyat biasa nak pergi hadiah berlari-lari tiba dia tak terima, siapa nak paksa dia? Sajalah kita banyak pun. Demikianlah zikir kita. Zikir segala bagai zikir. Solat lagi, siam puasa lagi, qiyamul lail. Banyak, jangan berbangga dengan banyak. Kalau Allah tak terima, saja gitu. Ini atau orang arif dia tak silap situ tu. Cuma dia buat, dia boleh syukur. Allah taufik, dia boleh amal, dia syukur, dia terima kasih. Nah, ni kita boleh datang, boleh hadir ni terima kasih kerana taufik dari Allah. Tu syukur situ. Dia kata bangga, aku mengaji banyak, jangan bangga begitu. Allah tak terima siap habis. Ni mana kata amalan kita ibarat seolah kita hadiah kepada Allah. Mana nak nisbah dengan kurnia anugerah Allah kita kenal dia. Sebab bukan semua hamba kenal dia. Tengok orang kafir tak kenal dia. Bakit bohong dia. Rakyat kata mati hidup balik. Mana boleh hidup balik? Inna wa kanu yaquluna a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsu. Apabila kita dah jadi hancur lebur tulang repuk apa habis? Adakah kita akan dibangkit semula? Yang ni kami tak percaya. Kis tu kami dera dia. Allah Ta'ala kata, wa kanu min qablu innahum kanu min qabla zalika mutrafin. Tu di antara lain. Jadi inilah musannaf buat soalan. Wa aina ma tuhdihi. Terbentuk dia. Bila kita sambung hak dulu, wa aina ma tuhdihi, dan di manakah. Terjemah istifham dulu. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, dan di manakah perbezaan barang yang akan hadiah akan dia kepadanya daripada barang yang ia Tuhan al-Haq muriduhu mendatang ataupun mengkurniakan akannya alaika ke atas kau, yakni sangatlah jauh. Itu isyarat pada istifham lil istib'ad. Orang mengaji kaedah balaghah. Istifham talabul fahmi. Tanya-tanya tu hak tak faham nak faham. Hak tak tahu nak tahu tu tanya. Tapi di sini bukan maksud tanya makna asli tu. Rupa tanya maknanya nak kata jauh. Dia panggil istifham lil istib'ad. Disampai pula ingkar. Tu makna kata yakni sangat-sangat jauh. Perkenan yang ia Allah kurnia akannya kepada engkau tu,
yakni sangat-sangat jauh oleh perbezaan antara keduanya. Apa keduanya? Segala amalan engkau dan ta'aruf tu. Oi, jauh. Dia beri kenal pada hamba, tanahnya sayang. Tanahnya Allah itu sayang. Bila sayang, sebab asasi, cara asasi bagi syurga. Nak cari ke mana? Kita amal banyak mana dia tak terima, supaya tak ada amal. Sebab tengok orang kafir, kufur sepanjang umur. Mari dekat nak mati, nak wafat, Allah Ta'ala taufik ke dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati yang menerima. Selepas pada mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat nak solat, nak apa, mati. Apa kata? Oi, nasib baik dia. Tu ta'aruf tu. Amal mananya? Yang kita orang Islam awal, Islam asal, dia beramal banyak, belum tentu kita nak pergi ke husnul khatimah ke su'il khatimah. Kita tak tahu kan. Walau bagaimanapun harap dan doa kita semoga Allah jadikanlah kami ni husnul khatimah. Tengoklah doa selalu kata Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Mati di atas iman. Dan mati atas iman kan nasib baik. Amalan lain tu belakang, nak salah. Itu dia buat soalan, di mana barang yakni segala amalan yang akan hadiah kepadanya, seolah kita bawa bagi hadiah ke dia. Daripada ta'aruf, arti perkenan dari mana? Yang ia Allah Ta'ala kurnia akannya barang perkenan kepada engkau. Bila nak nisbah dua tu bagaimana? Sangat jauh oleh perbezaan antara keduanya. Orang petani kata jauh, panggil tak dengar. Panggil tak dengar. Itu dia. Sangat jauh. Sebab apa boleh kata sangat jauh? Kerana bahawa sehadiah. Kerana bahawa sehadiah daripada segala hamba itu terhadap Tuhannya, jika banyak ia sekalipun, banyak mana sekalipun, macam ibarat berlori-lori, sekalipun banyak, iaitulah hadiah daripada segala hamba tu yang hina dan tidak terbilangnya. Ada hadiah tu dengan nisbah kepada hadiah dan pemberian dari Tuhannya. Jadi apa dia bagi kita dah jadi berjaya tu kerana laku, dia tak laku habis. Tak laku dah sekarang, tak laku dah habislah. Banyak pada tak laku. Ni pun sepatutnya amal banyak pada Tuhan tak terima. Macam ke bagi tak laku, tahu saja. Sebab tu orang-orang salafis soleh, orang arif, apa dia takut sangat selain pada dia takut tentang su'il khatimah, dia takut juga apa yang tak diterima oleh Allah. Dia takut tu. Dia takut tak diterima oleh Allah. Segi buat boleh buat, kita ada tenaga orang, usaha Allah Ta'ala bagi kita boleh buat. Tapi terima ke tak terima ni tak tahulah ghaib tu. Nak hukum tak boleh, kita nak kata tak boleh bab terima ni. Jangan kita tak amal aku tu diterima lah. Jangan. Hanya kita bercakap semoga-moga diterima oleh Allah gitu. Jangan kata amal orang cerak Allah Ta'ala terima. Jangan, tak boleh nak menentu gitu selain daripada Nabi je. Nabi SAW dia tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati, apa Rasulullah? Mu syurga. Selalu tu orang medan perang. Kalau saya mati bagaimana? Mu syurga. Rasulullah tak apa. Mu Abu Bakar syurga. Mu Umar syurga. Sahabat yang empat dia masalah nama. Dia panggil al-mubasysyirin bil jannah kan. Mu Ali syurga. Dan lain-lain lagi ada sebut. Adapun cara umum, siapa-siapa beriman, tidak syirik dengan Allah, mati di atasnya, semoga-moga syurga. Janjinya syurga secara umum yang tidak sebut nama. Tapi sahabat-sahabat dia sebut nama. Mu ahli syurga. Ada yang tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati macam mana? Mu syurga. Selalu tu kami ada. Ada pun kita sama kita, kalau kau mati macam mana? Mu syurga. Jangan, haram. Ingat tahu tu. Kuat setara mana pun jangan kata begitu. Semoga-moga kita ni ahli syurga.
Harap-harap kita kepada Allah, kita ni mati atas iman. Nak cakap gitu. Amun aku cakap, Allah na'udzubillah. Jangan. Salah tu. Itu dia. Itulah tempat dia nak tanamkan perasaan supaya jangan kamu duka cita walaupun sedikit amalan zahir. Jika Allah Ta'ala beri ta'aruf kena kamu, tak ada lah nilai yang nak bayarnya. Tu maksud musannaf kita nak menggemarkan supaya tak lemah. Tu dia. Itulah makna kata kerana bahawa hadiah daripada segala hamba itu, dan jika banyak ia hadiah hamba tu sekalipun, iaitulah tu khabar bahwasa, kalau orang mengaji kaedah ibarat khabar anna, iaitulah hadiah yahina, dan tidak terbilangnya dengan nisbah kepada hadiah dan pemberian dari Tuhannya. Dan jika adalah ia hadiah pemberian Tuhan tu, dan jika adalah ia yang sedikit sekalipun, ini sedikit pada pandangan mata kan. Tengok contoh, orang tu berniaga hanya boleh untung seria je. Seria je boleh untung dia. Beli 10 riyal, jual sebelah boleh untung 1 riyal, RM1. Tak ada banyak bolehnya berniaga, tapi jangan barakat. Bila dia kerja dengan ikhlas, jual dengan mabrur, wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang tidak ada tipu daya. Boleh tak ada untung, tak ada banyak, tapi untung tak banyak, keberkatan. Cuba orang jual dan tipu daya, cari jalan lah. Boleh banyak untung, takut jalan istidraj. Sebab tu kata nah. Sebab tu kita nak kepada keberkatan dalam kerja kehidupan kita, nak kepada keberkatan selain pada kita boleh untung. Satunya nak yang halal. Kerja kita ni yang halal ke tidak halal? Halal. Bila halal dah tu nak cari pula keberkatan dalam kerja yang halal tadi. Tu nampak sikit je pada pandangan dapat hasil, tapi keberkatan tu banyak. Dan jika adalah ia yang sedikit sekalipun, kurnia hadiah dari Allah nampak sikit ya. Tapi jangan. Istimewa pula, terutama sekali. Istimewa pula, la siyama, kalau Arab terkadang hazah la siyama, walau bagaimana makna dia tidak sama, yang ni lebih. Sebab kata ni kata istimewa pula, lebih-lebih lagi pula. Terutama sekali bahawa hadiah hamba di sini manfaat hadiah hamba tu kembali ia ke atas dirinya sendiri. Tu dia. Bukan mana kata kita dah beramal, katakanlah beramal kerana Allah ni, kerana Allah suruh. Pas pedah amal tu kelik siapa? Kembali pada diri kita juga. Bukan kata manfaat kepada Allah, mustahil. Allah tidak buat kerana gharat, mustahil. Allah Maha Suci, subhanallah. Allah Maha Suci dari segala barang yang tak layak dengannya. Pas kita sembahyang kerana junjung perintah dia, aqimus salah, kita sembahyang. Faman syahida minkumus syahra falyasum, kita puasa. Apa tu puasa? Kerana junjung perintah dia. Maka puasa tu dapat pahala. Pahala dapat siapa? Dapat pada kita balik. Apa? Mana kita nak kata lebih pada hak Allah? Tak ada. Masya Allah. Itulah katanya istimewa pula bahawa hadiah hamba di sini manfaatnya itu mubtada panggil. Kembali ia manfaat tu. Jemalah tu khabar bagi bahawa tu ibarat. Istimewa pula bahawa hadiah hamba di sini manfaatnya itu, manfaat bagi hadiah hamba tu kembali ia manfaat ke atas dirinya, diri hamba sendiri. Faedah klik ke kita sendiri. Tiada atas Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Tengok.
Sebab mustahil atas Allah buat sesuatu dengan jalan gharak, tekanan yang membangkitkan gharak. Dan berkata ia lagi, siapa ia? Yakni Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata sambung lagi, dan bermula yang hasil daripada barang yang telah sebut oleh musannif, barang hikmah itulah yang telah sebut oleh musannif Syekh Ibnu Atha'illah qaddasallahu sirrahu, iaitu hasil makna kesimpulan lah. Nah, bermula yang hasil, kesimpulan kita dapat simpul daripada perkataan hikmah yang telah sebut oleh musannaf itu begini hasilnya, iaitu yang hasil itu bahawa amalan yang sedikit, kerana amalan ya zuhir, kerjaan hak zuhir yang kita dapat dengan mata kepala, dapat dengar, dapat lihat, seperti solat. Nah, dengar bacaan, nampaknya pula kelakuan, nampak seorang itu yang berkelakuan rokok, qiyam, berdiri. Walaupun berdiri, rokok, sujud itu bukan perkara wujudi. Pasti tak tahu nampak rokok, nampak sujud, kena kedai, nampak seorang yang rokok. Ada nampaknya diri orang yang bersifat dengan rokok, sendiri seorang yang bersifat dengan sajadah. Kerana diri sujud amrul i'tibari, kan? Maqulatul wad'i kalau mengaji ilmu maqulat. Maka perkara bukan wujudi. Hak yang kita dapat tengok nampak diri orang yang berkelakuan rokok. Kelakuan berdiri. Rokok, berdiri itu amrul i'tibari. Hak yang wujudinya diri orang tu. Maknanya tu bila kita solat, dapat dengan mata kepala seorang itu bersolat. Lepas tu dalam solat ada bacaan, kita dengar bacaan. Itu amalan zuhir berkata. Amalan zuhir. Bahawa amalan yang sedikit, yakni amalan zuhir yang sedikit, tapi serta ma'rifat. Seperti kita orang mukminah, kita salat, kita puasa, zikir, bina atas apa? Kita ada kenal Allah. Nah, akidah kita sah, bina atas ma'rifat. Itu lebih baik daripada yang banyak amal dengan ketiadaan ma'rifat. Seperti orang awam lah, dia buat mau tahu setara mana? Tak tahulah. Tapi rajin. Tengok seperti orang kerja harian. Orang ni dia bekerja dengan tak belajar. Dia kerja buat hasil dapat. Tak sama dengan orang kerja serta tahu. Dia belajar, dia mengaji. Dia buat kerja ni mengaji, bila belajar dia tahu dengan kaedah. Cara gini, kaedah begini. Ada pun orang yang tak belajar, dia buat dengan kebiasaan begitu. Tak sama. Itu dia. Tak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Saya tanya, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Jawab la yastawun. Amalan kerjaan zahir yang sedikit serta makrifat hati tu lebih baik daripada yang banyak amal dengan ketiadaan makrifat. Kerana ketiadaan makrifat ni makrifat khassah, tidak cakap. Ada makrifat ammah, semua orang mukmin ada. Ingat tak kata? Kita orang mukmin semua ada makrifat, tak ada makrifat gak? Sebab apa makna makrifat? Terjemah arti kenal ataupun tahu. Mengenal ada Allah. Kenal, apa maksud kenal Allah? Kenal mana? Kenalkan hukum sifat Allah. Nak kedua dua mudah. Kenal Allah, kenal akan hukum sifat Allah. Seperti apa di antara sifat Allah? Wujud, adanya Allah. Ada tu panggil sifat Allah. Hukum dia apa hukum dia? Wajib. Maka beza adalah kita ni ada tak? Ada. Ni sifat kita ada. Tapi apa hukumnya? Kita kenal hukum jaiz ya harus ya. Itu beza. Tu. Lepas tu pergi kepada sam'iyat.
kita ni masih hidup. Apa kata mati kita? Hukum macam mana? Jaizun pada akal, wajibun syar'an. Tu mana? Harus pada akal mati, boleh jadi tidak, boleh jadi iya. Kerana Allah Maha Kuasa. Tapi pada sam'an dari segi dengar daripada Quran hadis janji, wajib mati. Baik. Selepas pada mati, apa hukum pula hidup balik? Jaizun aqlan, ia harus pada akal. Boleh jadi iya, boleh jadi tak. Kalau Allah Ta'ala nak menghidup, ia menghidupkan. Ia nak mengekalkan atas kemati, mati, kekalkan. Itu akli. Tapi sam'an wajibun, hukumnya wajib kita ke hidup balik. Hingga siapa kalau tak kenal tanah, mana boleh dah mati nak hidup balik. Tu tak kenal tu. Tak ada makrifat. Mana engkau bangkit, kupur. Tu makrifat tu umum tu. Tengok orang awal ni tak pandai nak hurai tak pandai nak syarah, tak pandai nak hurai. Kalau hurai pun bila ada iktiraf, tak pandai nak menolak syubhat. Tu duduk kita orang awal. Tapi pegangnya dah sah. Maka kita duk bercara di sini makrifat dan bercara dalam ilmu ni makrifat khassah, bukan hak ammah. Hak khassah ni hak kelas suku ni. Wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Orang nak sekat tak boleh. Ke ayat tu dia asal sakutnya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Macam mana? Ma yawaddul ladzina kafaru, tidaklah suka, tak berkenan oleh orang-orang yang kufur. Siapa? Min ahlil kitab, daripada kafir ahli kitab Yahud Nasara. Walal musyrikin, la taukid, juga tak kenal, juga tak suka oleh kafir daripada musyrikin. Tak suka apa? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, bahawa diturunkan atas kamu kebaikan dari Tuhan. Kalau boleh dia sekat halang, dia tak bagi. Tapi Allah Ta'ala jawab katakan, wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Dan Allah Ta'ala ikhtisas, Allah menentu mereka dia kehendak. Terus sekat. Orang ni dah dapat kelebihan, lebih siapa yang nak sekat. Orang ni nak dapat sesuatu, orang ni nak halang, tak boleh. Wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Itu dia. Tu asal ayat tu dia tolak situ. Allah sudah tentukan, dipanggil takhsis. Kalau mengaji usul kan ibarat daripada ta'alluq iradat yang tanjizi qadim, namanya ta'alluq takhsis. Itu kata dia, oleh itu maka tafri' dia panggil. Oleh itu apabila kita faham begitu bahawa seamalan yang sedikit serta makrifat tu lebih baik daripada yang banyak dengan kita ada makrifat, apabila aku faham gitu maka dia panggil maka tafri'iyah. Duduk selepas daripada kalam ijma' nak buka cabang. Apabila kau faham gitu, iza alimta ma zukira, apabila kau faham bahawa seamalan yang sedikit serta makrifat itu lebih baik, maka apabila dapat bagi engkau, bagi orang salik itu dapat apa? Dapat baginya oleh setengah-setengah daripada makrifat. Tak nanti semua pun kita kata dapat apa? Tauhid af'al. Walaupun tak lain, ada rendah lagi nak naik pada sifat asma zat, ada tinggi lagi pada tu pun. Kalau Ta'ala beri satu tajalli af'al pun sikit daripada makrifat dah HP-nya, katanya saya gialah. Tu jawab apabila dapat bagi seorang hasil, bagi seorang tu oleh setengah-setengah daripada makrifat perkenalan dari Allah, saya gialah yang bagi lahu. Yang bagi ni ada pakai terkadang makna wajib, terkadang makna sunat, terkadang makna aula. Saya gia sepatutlah. Sepatut. Kalau perkataan sepatut ni boleh tafsir wajib. Patut sekali lah. Saya gia
Saya gialah baginya, sepatutlah baginya, bagi orang salih yang dapat setengah makrifat tadi, saya gia baginya bahawa menghadapkan akal hatinya tu kepada hadrat Tuhannya Subhanahu wa taala. Mana hati kita berhadap supaya kita duduk semayang ya. Kita duduk di 4 penjuru alam. Bila kita nak semayang, kita menghadap apa? Menghadap kiblat. Tu syarat ni mari. Walaupun kita bila kita duduk begini menghadap ku hadap yang ni, tapi bila qamat baru nak semayang semua hadap pun. Tu hadap zuhir, dada hadapkan kiblat. Begitulah bila orang dapat makrifat Allah buka, sepatutnya hati itu tak sah tuju ke mana, tuju ke Allah SWT. Jaga molek. Allah buka dah semua, hati hadap situ. Kerja apa? Kerana dia. Buat apa? Semata dia. Cakap harian kerana dia. Jangan kerana kepentingan lain. Tu hati kena hadap betul, hadap betul. Nasib baikmu tu Allah Taala buka hatimu. Segianya hati hadap betul semata. Supaya kita nak sembahyang tak boleh hadap ke lain Jangan kalau tak tahu pihak belak, tak boleh kita nak kena ijtihad dulu. Kira mari azan hati, baru boleh. Allahu akbar. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hakikat bukan kita sembah Kaabah, kita sembah Allah. Sebab tu kalau kita sesat dalam perjalanan, manakah pihak kebelah? Setelah kita ijtihad zan pihak ini salah, sedangkan membelakang kebelah pada wakil, sekalipun kerana kita sembah Allah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan Allah Ta'ala kata sebelum, walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq dan maghrib hak dia semuanya. Masyriq maghrib hak dia semua. Utara hulu hak dia semua. Bila mu sembah dia, di mana tempat berada, di sana Allah. Kebih Allah, salah. Selama tak nyata hak zuhir syariat cukup. Lepas tu tinggi nyata, ada seorang yang anak tempat situ mari. Apa ni? Dia solat. Kebelak ini masalah, ataupun ini kebelak. Nyata kata solat kita tadi tu nyata kata tidak sah, tapi tidak rugi perbuatan kita, tak sia-sia. Cuma tak sudah, mana tak gugur fardu, kena solat lain. Ulangi. Kalau waktu masih ada. Waktu solat habis jadi panggil qada. Gitu jelah. Kan? Begitulah bila orang yang Allah Ta'ala buka hatinya, kenal dia secara khasah, saya gia baginya bahawa menghadapkan akal hatinya kepada hadrat Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Apa tu? Supaya menambah ia Tuhan akannya daripada orang salih. Tambah lagi apa tu? Daripada makrifat dan hampirnya. Kita nak contoh lagi. Kita ni kerja banyak. Kejap pasal apa saya ni kerja banyak. Kena buat sawah padi. Kena sendiri katakanlah. Ada kat ahli kebun, ada orang berniaga. Saya ni sibuk dengan berniaga. Ada yang ni sibuk dengan sawah padi, ada yang sibuk dengan buat kebun. Sebagainya sebagai contoh. Tiba-tiba agung. Kalau petani ingat, raja besar. Mari ambil mari. Pergi suruh kerja dalam kota. Kita nak tahu, maaf saya sibuk. Tak boleh. Tak boleh. Maaf saya sibuk. Saya ada peliharaan lembu 30 ekor. Tak boleh. Diam saja. Ni, mari ambil ni. Mari, nama awak dah ni. Orang kerja mari. Ni, awak nama apa? Sana. Khabar apa? Tengok. Awak dah ni? Ya. Mari. Gimana? Saya sibuk. Mari. Agung suruh lagi. Bila lagi sampai di sana mengadap dia. Kita orang-orang kampung tu mengadap dia. Bila mengadap dia beri jawatan, mu kena tugas dalam kota bahagian ni. Jangan kita dah berlapar, saya ada lembu banyak. Jangan. Tinggal yang ni besar. Tu nak contohnya. Ada saya ke lembu lagi. Tidak. Kan ini jawatan besar. Maka semua bukan boleh macam tu. Orang ada nak lagi tak dapat. Nak hampir, tak dapat hampir. Nak jawatan supaya tinggi, tak dapat. Ada. Hak ni tak ada nak, tapi diangkatkan.
Ini anugerah. Nah, maka begitulah apabila Allah Ta'ala buka bagi orang salih tadi kan makrifat, saya dia menghadapkan hatinya kepada hadrat je. Hati tuju situlah. Supaya menambah ia akhirnya daripada makrifat dan HP-nya. Lagi, dan bahawa adalah atas pada bahawa menghadap. Bunda balik. Saya gialah baginya bahawa adalah ia orang salih tu amati dengan yang demikian itu. Apa demikian itu? Yakni dengan menghadapkan akhir hati kepada hadrat Tuhannya. Itu lebih banyak daripada amati ia dengan segala amalan yang zuhir. Apalah. Nah, tadilah kita kerja banyak, sibuk kebun dengan luar. Ada siapa tahap tu? Ada yang lain lah. Tengok nabi-nabi yang diletak oleh Allah Subhanahu wa taala, orang nabi-nabi. Tengok Musa balik daripada Madian, rumah mertuanya bersama dengan isterinya. Katanya pula sedang mengandung, ada pula anak kecil, adanya khadam, adanya kambing hak dibagi dengan mertua tu. Ya, berdua nak balik ke Mesir. Tapi sampai di tengah jalan nampak api dengan ringkas cerita. Musa pun pergi dengan ringkas cerita, dilatih jadi rasul. Tengoknya latih tengah jalan, tak rasul ni. Ikut hal tak mana pun. Latih Musa. Mula bawa apa itu Musa? Tukar ni, tukar saya ni, untuk saya buat bertukar ketika penat. Boleh buat kait-kait, ada kayu, pucuk kayu untuk upan kambing. Dan ada lagi untuknya ma'arib ukhra. Hajat lain banyak lagi dengan tukar ni. Cuba letak Musa, alqiha ya Musa. Ada Musa pun hantarkan letak. Bila letak jadi ular. Musa sendiri pun lari. Tak tahu lagi tukar jadi ular. Jadi ular besar lari. Jangan Musa mai. Ambil pegang dia tu. Terima je lah. Jangan takut Musa. Tak takut. Pegang dia balik. Jadi tukar balik. Satu lagi mula tangan gini. Satu bit. Corah. Sekali lagi. Habis biasa. Mu pergi sama Fir'aun. Tengok Allah Ta'ala kata, hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa ilhab ila fir'auna innahu tagha. Sedangkan Musa tu lari daripada Fir'aun, takut nak bunuh dia 10 tahun. Tapi bila nak balik ke Mesir atas nama nak ziarah keluarga, nyelatik jadi rasul, suruh pergi bertemu dengan Fir'aun, dakwah Allah. Tak besar tu. Pas dia tak ada kata anak-anakku apa ini, anak isteri aku duduk dengan dah. Pergi Musa balik. Selalu tinggal anak isteri di sini. Tengok tu besar. Itu anak-anak tengah jalan, kita alasan banyak. Jangan. Tu cuma dia minta dia ni bimbang tak kapan dia tu kurang nyata sikit. Minta lah sekali lagi. Tu latih ke Harun. Pergi kelak ajak Harunmu pergi sama Musa. Fir'aun. Tinggal tengah jalan. Ada riwayat kata bawa balik ke Madian semula. Dengan khodamnya patah balik semula. Cara urusan ni dulu. Tengok. Itulah orang yang apabila Allah Ta'ala angkat macam itulah. Tak boleh nak beralasan berdalih lagi. Allah. Itulah kata dia bahawa adalah ia orang salih yang dapat makrifat, setengah makrifat daripadanya tu. Apa dia? Bahawa amati dengan yang demikian itu, yakni kita takrir dengan menghadapkan akhir hati kepada hadrat Tuhannya. Tafsir. Amati dengan yang demikian itu lebih banyak tu khabar. Itu lebih banyak daripada amati ia dengan segala amalan yang zahirnya. Apa? Dan kerana itulah amalan yang zahir bagi orang-orang arifin qaddasallahu sirrahum, sebab itulah amalan zahir bagi orang arif tu
sedikit ia pada akhir-akhir pekerjaan. Kadang nampak dia tidur je. Tapi jangan. Kita lepas sembahyang, baca Quran pula. Celengah. Mereka tidur je. Diam je. Tapi jangan batin dia tu kuat. Dan sentiasa mereka itu kasih kepada bidayah. Siapa dia tu cita nak kembali kepada peringkat ibtidai semula. Kalau tak nak kelas tinggi dan mengaji tapi suka nak duduk ibtidai semula. Mereka itu cita nak turun ke bidayah. Apa bidayah? Suka kepada bidayah, yakni suka kepada permulaan mereka itu. Sebab apa? Kerana barang yang adalah ia barang padanya, yakni pada bidayah dan permulaan tu, gapo barang yang ada padanya? Bayan. Daripada banyak segala nur dan cahaya bagi makrifat. Dengan sebab banyak segala amalan, yakni amalan yang zahirnya dan ta'at itu. Bandingkan macam mana? Supaya kita bila orang umur tua banyak mereka banyak. Kadang-kadang ada ingat kalau jadi orang muda kerja tengok ingin lagi hidup kerja. Tengok orang muda buat kebun, buat semangat nak buat kebun tapi tak boleh dah, kita tua duk makan lain dah. Kita duk makan lain, siapa dilarang anak cucu. Ayah, bertilah. Aku tak boleh duduk. Ini kalau dia pasal pelera bela lembu, suka bela lembu siapa heret jerat lembu rebah. Dia tua dah. Anak cucu larang, marah anak cucu. Ni ada cerita. Allah, ayah ada ni? Ada. Apa? Ayah suka bela lembu. Ada seekor je lembu, 2 ekor tu ya. Dia tak boleh duduk tak bela lembu. Kadang-kadang berapa kali rebahnya heret lembu. Bila anak cucu berhentilah ayah, marah ke anak cucu. Mana dia suka macam tu. Walau makam dia tak nak buat apa dah. Anak cucu duk bela, duk sangga dah. Tapi tak boleh. Dia pasal suka. Ani kata orang arif kadang dia suka pada bidayah. Pasal suka pada amal. Tu zikir ni. Tapi dia tak ada apa dah. Tak buat apa-apa dia. Sebab dia tinggi mentabak. Gaji dia mahal dah. Tak itu kan? Siapa orang bekerja dia khodam semua tolong kerja ke dia. Tapi dia suka juga ada ambil cok menyaku. Allah Datuk duk menyaku. Ada aku puas. Itu dah. Siapa tengok tak layak dah dia tu duk menyaku kan. Tak layak napa je duk menanam sendiri duk tanam pokok bunga. Allah Datuk duk menanam. Ini jawab ke apa nak beluh. Itu. Tapi mana tak layak dia dak buat situ. Tu sebagai perbandingan. Nampak? Itu makna kata sebab tu amalan zahir bagi orang arif nampaknya kurang, sedikit, tak seperti kita orang awam. Dan dia pula suka nak duduk pada kelas ibtidai semula. Itu dia. Masya-Allah. Itulah di antara ilmu ini untuk apa tu? Nak membersihkan hati. Bila hati itu bersih, maka Allah Taala mempertekadkan macam-macam maqam lah pula. Sekian cukup dulu sekat tu. Intaha, habislah nakalan kitab Al-Minahul Qudsiyah. Syarah bagi hikam disyarah oleh Syekh Syargawi. Dia tak nama Al-Minahul Qudsiyah. Selesai kita daripada hikmah yang ke-8. Berikut ni hikmah yang ke-9. Nampaknya cukup dulu setakat itu bahagian berkitab. Wallahu a'lam. Katanya malam ni ada lagi mana kita sambung lagi kitab malam ni. Lepas tu soal jawab pun malam ni. Jadi sekarang ni jam hampir 11 10 minit lagi nak masuk jam 11. Kan? Ada. Kalau ada boleh kita sekadar memenuhi 10 minit. Kalau tu kalau ada lah, kalau tak ada pun kita tamat kat ni lah. Kerana kita ada lagi majlis untuk malam ni. Kerana setengah datang jauh-jauh tu jemaah apa itu ni.
Kalau tak ada apa, ada. Ada. Tak ada kalau tak ada, ke ada. Sekadar 10 minit warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap satu untuk kita nak reti hukum tu, kita kena ambil reti dari segi lurah bahasa. Tengok, harta percarian, bahas dari segi lurah dulu, dan apa murak harta percarian. Lah, pada hukum adat nak dapat ni cari semua. Nah, bila kita dapat dengan jalan kita cari, panggillah percarian. Isbi isim maf'ul situ. Ada lagi sebahasa lagi, sepercarian. Mari lagi dah. Ada lain pula tu bahasa tu. Harta percarian, ya memang kita cari dapat. Lepas tu sepercarian. Se tu apa dia keratan daripada apa? Sama-sama cari. Tu. Kata jelas bahasa dulu. Ni nak hukum sesuatu ni kena kita faham dulu, tasawur dulu. Al-hukm 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Witegama bayan dulu bahasa tak apa dia. Percarian makna yang dicarikan. Harta percarian, harta yang dicarikan. Hasil daripada yang dicari itulah panggil harta percarian. Hak kita dapat dengan percarian. Nak keluarnya mana? Nak beza dengan hak ayah bagi. Sebelum kita kahwin apa, ayah bagi siap-siap dia hak hebah, siap ada harta aku beri padamu Abdullah. Saya terimalah ijab kabul. Maka harta itu ya ikbal. Jadi berpindah milik daripada ayah kepada anaknya. Maka hak tu orang tua panggil harta dum. Kata ni panggil. Sini panggil apa? Hak bahasa kita belum kahwin orang tua bagi pada kita tu. Panggil apa tu? Tak panggil percarian kan? Tak ada cari pun. Ayah bagi pada kita. Rumahmu 2 biji, 2 pitu, ni aku bagi kepada kamu. Wahabtuka haza. Kita pun qabiltu ataupun ittahabtu. Saya terimalah, ada ijab qabul. Lepas tu dia ikbat, ni anak koci, surah. Ataupun kereta ini aku bagi kamu. Ambil bahasa kampung lah tu. Aku beri kamu. Wahabtuka haza, kereta ini. Amba terimalah, saya terimalah, aku terimalah masalan. Surah anak koci kata ikbatkan. Kita pun ambil. Jadi pindah daripada milik ayah kepada kita. Dan begitulah. Tak ayah pun tu contoh tak ayah. Orang lain luar biasa pun bagi hadiah apa kepada kita ataupun hebah. Bila sah cukup rukun syarat bab hebah, pindah milik jadi ke al-muttahib. Hak orang yang terima hebah. Maka hak tu tak panggil percarian. Kita dapat dengan pemberian daripada ayah. Hingga kita kahwin, ada siap-siap dah rumah kita. Hak tu bukan percarian kan? Lepas tu bila kita ada isteri, isteri juga mencari kerja. Tu orang kita sekarang. Orang sekarang macam tu. Kalau dulu gak puan tu isteri tak cari. Hanya cari taat khidmat kepada si suami.
Seperti saya orang Arab kadang-kadang duduk saja gitu ya puas dah. Tu sebab tak ada wajib atas dia nafkahkan suami. Tapi dia sampai dia nak usaha jadi hak dia. Sahabat-sahabat zaman dulu ada berkahwin dengan suaminya fakir. Seperti Abdullah ibn Mas'ud. Daripada ulama as-sahabah, fuqaha as-sahabah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi suami dia seorang nama Zainab radhiyallahu anha kaya. Hingga siapa dia tu boleh mengeluarkan zakat kekayaan Zainab. Bila dia ada zakat, dia nak keluar zakat, dia nak bagi kepada suami, bukan suami dia orang fakir. Nafkah tu tidak wajib lah. Maka dia nak bagi zakat. Macam mana nak bagi ke suami? Kalau suami nak bagi zakat kepada isteri, tak boleh atas nama fakir miskin, mereka hal lain. Kalau kita bicara sana. Maka lalu miskin, macam mana? Bolehkah bagi zakat ke suami? Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada ditanya dia. Abdullah kata, aku malu nak ditanya. Nak terima zakat isteri, malu ya dah. Mungkin ditanya sendirilah. Suruh Zainab ditanya. Zainab lah pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nak menyata apa tu? Nak menyata kata Abdullah tak ada pencarian harta. Sebab apa? Sebab isterinya dah reda kemiskinan Abdullah, kepakiran Abdullah. Tak payahlah nafkah, tak payahlah. Nak temu lagu tu payah tu. Kaya dah nak lagi. Apa lagi Abdullah isteri dua. Tengok tak ada. Kita walaupun tak ada apa-apa, sehidup semati selama tidak ada seorang lagi. Tu sehidup semati tu. Kalau ada seorang lagi nak hidup tak sekali lah. Itu kita kan. Maka nak bercara klik pada tadi, biasa di akhir-akhir zaman ni apabila berumah tangga itu masing-masing cari kadang-kadang cari buat kebun sekali apa itu ni kan. Tu dia tubik kelima sepercarian. Tambah masuk situ. Mana sama-sama cari. Klik pada situ dah. Bila harta hak dapat daripada hasil sama-sama cari begitu, sepercarian sudah. Beli kereta hak hasil. Kadang-kadang orang lain ni pulaknya puas dia makan gaji. Kadang-kadang lelaki nak cari isteri, cari hak boleh kerja dah. Kadang dia tak ada kerja pun nak cari isteri hak boleh kerja. Tu dia. Maka isteri boleh kerja hasil gaji. Kadang suami pun kerja juga hasil gaji. Ataupun usaha cara kampung sendiri. Maka ada usaha dua tu lah. Dapat hasilnya himpun, campur. Kalau dapat hasil isteri kerja makan gaji, dia simpan cara dia. Suami dapat gaji, simpan cara dia. Cuma nafkah je. Hak tu masing-masing tak panggil sepercarian, kerana tak ada campur. Apabila campur, dia panggil sepercarian adalah gaji hasil ni, gaji ni campur, beli kebun, beli rumah dan sebagainya. Lepas tu dah hasil daripada situ, masalah sepercarian. Selesai, faham situ dulu nah. Duduk-duduk, meninggal salah satu, suami kau ataupun isterinya. Meninggal salah satu. Bila meninggal salah satu, sabab bagi irs ada sabab, iaitu perkahwinan. Sebab perkahwinan dan agamanya tidak berlainan, satu sebab dapat pusaka. Ya, ada juga berkahwin agama lain. Lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan kafirah kitabiyah dengan syarat-syarat, maka sah berkahwin. Tapi bila mati tak dapat pusaka. Sebab ikhtilafuddin. Belanda agama yang panggil. Baik. Kemudian mati salah seorang. Bila mati, zaujah ada habuan daripada suaminya, robo' ataupun sumun. 1/8 sekiranya si mati itu tidak mempunyai orang waris. 1/8 dia dapat kan? Ataupun 1/4 panggil robo' jika si mati itu ada orang waris, anak cucu ke bawah. Walaupun anak cucu tidak dengan isteri ni, dengan isteri lain. Maka punya orang waris boleh 1/4. Sebaliknya balik suami mati, balik isteri mati, maka si suami dapat nisfu. Setengah.
Jika sekiranya si mati itu tidak punya porak waris. Kalau ada porak waris, suami boleh 1/4 roboh. Itulah dia gila antara tu ya. Maka bila nak bagi harta peninggalan, peninggalan dia. Kalau kita faham dah peninggalan, maknanya ma tarakahul mayyitu, barang yang tinggalkannya oleh si mati. Apa dia? Daripada harta yang telah tinggalkannya oleh si mati. Panggil peninggalan. Peninggalan. Maka peninggalan dia itulah dibahagi. Kan? Suami mati, peninggalan suami itu dibahagi kepada warasahnya. Dan peninggalan isteri dibahagi pada warasah, setengah pada warisnya suami. Begitu juga peninggalan suami dibahagi kepada waris, setengah pada warisnya isteri. Maka dia dapat peninggalan 1/4 atau 1/8 ataupun setengah 1/4 bagi suami. Itu bagi peninggalan. Tiba-tiba tubik mari sepercarian. Tu tanya kan asal ni? Adakah apa? Adakah dalam syariat ataupun adat? Jadi nak cakap hak syariat ni. Hak syariat dah. Jadi bila sepercarian, katakanlah kereta. Kereta hak dia hasil daripada hipun pakat beli. 100,000 kereta tu. Nah. Bila 100,000 yang membeli kereta tu capur tu. Hasilnya hak suami 50,000. Hak isteri 50,000. Arti kereta sebiji tu sepercarian tu. Bila sepercarian yang matinya suami, maka hak suami 50,000 je atas kereta tu. Bukan 100,000 hak suami. Nah, hak dia 50,000 je bukan. Kalau hak dia 100,000 bukan sepercarian, hak suami. Faham tu dulu. Oleh jadi makan apabila nak bagi, nak tanya dulu harta ni sepercarian kau ni. Tak kepunyaan suami. Bagi selalu lah. Bagi selalu lah. Mungkin hak peninggalan suami. Ni suami tinggal, dia mati tinggal kereta, tinggal rumah. Tapi rumah kereta hak pencarian suami isteri. Arti hak suami, hak isteri masih ada. Bila nak bagi, tak boleh bagi selalu. Kena bagi dua dulu ataupun tengok keadaan masa capur tu. Tu kita misal atas contoh kata 100,000, 50 isteri, 50 suami. Maka nak bagi hak suami. Hak suami hanya 50. Apa nak bagi 100? Tak boleh. Isteri masih ada ni. Kalau dia benar tak apa. Hak saya. Lalu tu tanya dah ni sepercarian. Berapa persennya hakmu? Ni. Pak, ini hakmu. Ini hak suami. Ni masalah pencarian, ini masalah peninggalan. Kamu dapat juga atas nama pesaka. Hak tadi hak milik dia. Kalau rumah dua pintu, kursi sama dua pintu, tak payahlah. Sepitu hak isteri, sepitu lagi masalah peninggalan. Bagi yang tu isteri ada hak juga. Itu asalnya. Bukan sakut pak dengan adat syarak begitu. Mereka nak bagi peninggalan, bukan? Peninggalan ada kursi. Supaya ni masalah suami isteri, supaya kita kerja syarikat. Bukan suami isteri kita syarikat kongsi. 5 orang kongsi ataupun 2 paling kurang, kongsi 2. Kerja-kerja kita mati. Bolehkah nak bagi perkongsian tu selalu? Sedang hak tak ada mati, hak dia ada kata. Bagi dulu, milik hak hidup. Hak ni bagi kepada waris. Itulah rupanya. Kita nak bagi semua tak boleh lah hak perkongsi ada tu. Tu bandingannya begitu. Jadi masalah adat ke masalah hukum syariat? Syariat lah. Tu dia. Kalau tak ada sakut dengan sepercarian, perkongsian, bagi selalu lah. Itulah di antaranya. Sedang malak. Arif tanya kata. Bercukup. Maka sekadar itulah dulu untuk kali ini, dan kita ada majlis lagi insya-Allah taala pada malam ini seperti biasa. Cuma berubah daripada dulu. Kalau dulu malam Jumaat, pagi Jumaat. Tapi ni tak, ni pagi Jumaat, malam Sabtu pula ni. Begitulah pertukarannya. Kehendak kita tak sama. Kita rancang tapi Allah menentukan begitu. Kita suka pada awal tu daripada Perak, Taipei ni, dia katakan agak terus sini.
Bila dia tanya ke mana ni? Malam Jumaat selalu di Masjid Bukhari. Tapi mamai kata tak, malam Jumaat kena di Pulau Pinang. Macam mana? Moga program yang nama atur kita yang kena atur ikut je. Ikut je lah. Tak apalah walau gana pun alhamdulillah syukur nah. Tu dia, jadi tidak kata luputlah, cuma bertukar saja dah. Tukar program daripada pagi Jumaat ke malam Sabtu. Patut lain kali ke semulalah. Jadi alhamdulillah syukurnya dengan perjalanan semenjak hari Selasa lagi. Hari Selasa lagi keluar daripada rumah masuk ke Kelantan sampai kepada Jumaat, malam Jumaat, pagi Jumaat kita kat Masjid Muhammadi. Lepas tu dilangsung malam Sabtu ke Gua Musang. Daripada Gua Musang lah agak lupa mai ambil sambung naik kono. Pergi ke Shah Alam mana keliling ke apa dia Putrajaya mana tu. Sudah selesai tu mai ke Perak. Masuk Ipoh, Taiping. Semalam lagi di Pulau Pinang. Hari ni ke sini. Tidak kau dah pusing nak balik dah tu. Nak sabar. Bermalam esok ada masa lagi. Selepas tu balik juga buka di rumah terus lah. Hak majlis Ahad juga buka lah. Jadi ni minta dua kali Ahad. Kalau ikut sana tu nak tutup sekali Ahad je. Lepas raya hari Sabtu, hari Ahad tu tutup. Manakala Ahad berikut buka dah lah. Tapi kita minta kalau tak tutup situ kita nak mari tak boleh. 2 minggu tak boleh. Ni esok ni balik juga buka terus hak pondok pun langsung lah. Raya haji ni pula lah tutupnya. Itulah saja. Semua tu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kita yang merancangkan saja kan. Cukuplah dulu untuk kali ini. Billahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma bi hurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana wakshif 'anna kurbatana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah.